ya, bila mana manusia terlalu memikirkan tentang itu dan ini, dia akan susah hati. Oh, esok nak makan apa? Dan kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri apa yang kita ada di saat ini. Banyak orang, dia sibuk mencari rezeki dan dia lupa mencari keberkatan. Sebenarnya rezeki ni bukan dicari. Rezeki ni dengan cara dijemput. Yang dicari tu keberkatan. Sekarang ni banyak orang dia mencari rezeki dan dilupa mencari keberkatan. Sepatutnya rezeki itu dijemput dan yang kita cari keberkatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Yang dihormati Tuan Murusi, seterusnya Saf Ahli Jawatan Kuasa, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya ahli jemaah, ya, Surah Al-Ukhwah, Taman UK Bistari, Ampang, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, ya, pada malam ni dapat kita bertemu dan kita telah pun berada di bulan yang kedua dalam bulan Islam, iaitu bulan Safar. Dan saya kira lama tak mari sini, ya. Tambah pula PKP ni, kejam celik, PKP sambung, dah berapa bulan dah, ya. Apapun keadaan tuan-tuan, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana masih lagi kita ni cukup makan, sihat lagi, hidup lagi, ya. Alhamdulillah, ya. Dan kita syukurlah sebab negara kita antara yang terbaik juga berbanding dengan negara lain dalam menangani COVID-19. Apa pun orang kata apa, nampak jumlah tu makin naik, nampak gaya, ya. Jadi insya-Allah sama-sama kita berdoa supaya Allah memelihara kita semua, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya nak sebut malam ni, saya nak buka dulu dengan pada malam ini dengan beberapa potong kata hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala berkata, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah taala fil bidayat. Maknanya, antara alamat ataupun tanda kejayaan sesuatu pada akhirnya itu ialah dengan dia kembali kepada Allah pada permulaannya. Jadi, nak tengok kejayaan sesuatu perkara di penghujung itu, kita capai satu benda yang kita nak, itu kita kata natijah daripada kejayaan. Dia tengok dia punya, kita panggil apa? Macam mana istilah nak guna pakai? Dia punya tengok kejayaan tu ialah dengan tengok macam mana permulaannya. Dan kalau kita lihat juga, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ini melengkapkan kata hikmah yang tadi itu, iaitu siapa yang bersinar pada permulaannya, maka bersinar juga pada pengakhirannya. Jadi benda ni agak luas kalau kita lihat dalam aspek kehidupan kita, tuan-tuan. Kalau kematian yang baik itu, maksudnya kematian tu pengakhiran lah. Pengakhiran yang baik pasti permulaannya baik. Maknanya kalau hidup kita baik, insya-Allah matinya baik. Begitu juga apapun keadaan dalam rumah tangga ke, dalam pekerjaan kita, nak menilai
berjayanya ataupun tidak, maka lihat pada permulaannya. Kalau permulaannya baik, baiklah pada kesudahannya. Contoh, kita ambil contoh ya tuan-tuan. Kalau perkahwinan yang baik, so nak kita kata matlamat perkahwinan ialah kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Nak menilai sakinah, mawaddah, warahmah ni, tengok pada permulaannya. Kalau niat kahwin tu baik, insya-Allah dia akan capai sakinah, mawaddah, warahmah. Kan ada Nabi bagi kepada kita guideline, tunkahul mar'ah li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bi dzatid din taribat yadak, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ya Nabi kata apa? Nak nikah dengan seorang ni, apa Nabi ajar kepada kita? Tengok pada hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Tapi bukan agama yang terakhir. Sebab Nabi kata walidiniha fadhfar bi dzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang agama, pasti kamu akan berlepas tangan. Maknanya selamat hidup, bahagia hidup kalau kita mengutamakan yang agama tu. Maknanya baca hadis tu kita faham gini. Yang pertama sekali, pentingkan agama. So kalau matlamat perkahwinan tu kerana mengharapkan keredaan Allah, insya-Allah kita akan capai sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau perkahwinan itu pada permulaannya tadi kerana kaya semata-mata, kaya pun Nabi suruh juga carikan hartanya, tapi itu bukan matlamat utama. Sebab tu kalau perkahwinan tadi matlamat dia, niat tujuan dia asalnya kerana suami tu kaya, kalau suami tu muflis agak-agak macam mana? Saya tak mau lah dengan abang ni, abang dah muflis lah, maka akan melalui satu fasa yang kita tak sukalah, perceraian. Sebab memang itu yang dinampak. Sebab awal tadi kerana kaya je. Kalau suami itu tak kaya, biar. Macam tu juga kalau kita hanya melihat pada kecantikan semata-mata. Perlu juga, sebab Nabi pun suruh lihat pada kecantikan. Tapi kalau perkahwinan itu pada awalnya kerana kecantikan, kehandsoman suami, lama-lama suami itu dah tak apa handsome dah. Entah, kulitnya bengking kedut, ya, perutnya pun makin tu tuan-tuan cakap lah, perut pun makin agak sihat sikit kan. Begitu juga perempuan. Kalau kita tengok pada kecantikan semata-mata, lama-lama isteri tu dah tua. Walaupun pakai produk kecantikan apa sekalipun, dia tetap tua. Lama-lama dia menopause juga, kan. Boleh dia tak menopause sampai bila? Tak. Lama-lama habislah kecantikan dia. Sebab tu kalau kita memang matlamat itu, habislah. Kan? That's why saya teringat seorang Ustaz Fahrul Makju'i kata, kalau lihatlah, jangan lihat pada kecantikan pasangan kita, tapi lihatlah di mana kecantikan pasangan kita. Kalau kita lihat pada cantik luarannya, lama-lama dah tak cantik dah. Tapi kalau kita lihat di mana kecantikan pasangan kita, kita tengok pada akhlaknya, pada budi pekertinya, ya, insya-Allah dia akan berkekalan. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, maknanya tengok pada permulaannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita lihat tuan-tuan, ni nak pasca moratorium tak lama lagi ni kan. Ni moro nak habis ni, macam-macam soalan orang tanyakan, macam mana ni ustaz ni risau ni sebut salah macam ni, macam-macam lah. Apa pun tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, banyak orang ujian yang ni. Saya pun diuji, semua ada ujian. Siapa yang tak ada ujian? Ke sini memang saya tak ada ujian tak? Siapa yang tak rasa dia tak ada ujian, itulah masalah besar bagi dia, kan? Orang yang masalah paling bermasalah ialah orang yang tak tahu dia tu ada masalah. Itu paling bahaya. Setiap orang ada ujian. Sama ada ujian itu bentuk kesenangan ataupun kesusahan. Kesenangan pun ujian. Dan hari ini tuan-tuan, ya, kalau saya jumpa seorang pegawai psikologi di sebuah hospital, ya, dia kata rakyat Malaysia ni 1/3 daripada rakyat Malaysia mengalami masalah kesihatan mental. Kan? Maknanya kalau 3 orang tu, salah seorang daripada kita tu ada masalah tu. 1/3. Kalau rakyat Malaysia 30 juta, maknanya 10 juta tu ada masalah kesihatan mental.
Atau walaupun pegawai-pegawai hospital sekalipun, dia kata. Ya. So maknanya tuan-tuan, dia bukan sakit mental. Sakit mental ni macam-macam. Masalah kesihatan mental, depressionnya, stres dan sebagainya. Saya baru jumpa satu hamba Allah ni, dia depression, ya, tekanan. Bila benda ni panjang lah kalau nak dibincangkan kan. So masing-masing ada ujiannya. Tapi kenapa seseorang itu dia mengalami ujian dan dia tak depression, dan ada orang mengalami ujian lalu dia depression, stress and then depression. Sebab apa tuan-tuan? Soalan dekat sini, kenapa kita stres? Kenapa kita stres tuan-tuan? Kita stres sebab kita banyak fikir. Banyak fikir dan kurang zikir menjadikan stres. Ya? Banyak fikir, kurang zikir, stres. Ya. Habis tu kalau kita nak tenang macam mana? Banyak zikir, kurang fikir. Itu kejawapan dia. Banyak zikir, kurang fikir. Kalau banyak zikir, kurang fikir, ia lemah. Sebab banyak zikir, fikir kurang, ia akan menjadikan kita lemah. Sebab dalam Al-Quran, banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita berfikir. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun. Apakah kamu tidak berfikir? Apakah kamu tidak berakal? Maknanya Allah suruh kita fikir. Habis tu kalau banyak fikir, nanti jadi stres. So, solusinya ialah banyak fikir itu perlu. Tapi fikir yang banyak itu convert to zikir. Fikir tadi, jadikan dia zikir, maka dia tak stres. Semua orang ada ujian, tapi ujian tu dinampak itu adalah masalah bagi dia. So bila dia fikir masalah tu, dia akan stres lah. Sebab dia takkan sempat berzikir. Tapi contoh COVID-19 itu satu ujian. Dan kena fikir benda tu kan. Sebab benda tu berlaku. So kita fikir macam ni orang kena buang kerja. Ya. Fikir tentang COVID-19 lalu kita fikir, jadi dia zikir. Oh ini daripada Allah ni. Bila kita kaitkan dia dengan Allah, hati tenang. Sebab saya pernah jumpa satu hamba Allah ni tuan-tuan. Ini saya nampak depan mata saya. Ya. Dia ni seorang yang suka memasak. Orang perempuan lah. Seorang ibu yang suka memasak. Memang hobi dia memasak. Ya. Dia suka masak, dia hantar kat masjid surau. Dan dia suka tengok orang makan. Sebab hobi ni memang masak. Ya. Di rumah tu memang masak je kerja, dia suka. Tapi satu ujian Allah bagi kat dia. Dia banyak sangat fikir tentang masakannya. Betul kan? Ni cerita yang betul ni. Dia terlalu memikirkan masalah masakan dia tu sedap ke tak sedap. Orang kata makcik masak sedap dah. Saya pun rasa dia memang pandai masak. Tapi dia masih merasakan masakan dia tak sedap. Dan dia terlalu risau apa orang kata tentang masakan dia. Jadi bila dia hantar makanan kat masjid, dia kata, sedap ke masakan aku ni? Sedap ke? Cukup ke makan aku? Orang suka ke tak suka? So kerana banyak fikir, apa orang kata, dia banyak fikir. So akhirnya apa jadi tuan-tuan? Sekarang ni dia tak masuk dapur dah. Sebab dia depression. Bayangkan tuan-tuan, kerana masak boleh depression tau. Cerita tu. Sampai hari ni dia tak boleh tengok dapur dah. Tak boleh masuk dapur dah. Sebab hari ni dia memang dia tahu masak tau. Tanya resipi dia tahu, tapi dia tak boleh nak masuk dapur dah. Ya. Tu kata sebab banyak sangat fikir pun bahaya. Baik hadirin hadirat, orang banyak risau tentang rezeki. Bukan kata saya pun sama tuan-tuan. Antara perkara yang kita bimbang, yang kita takut, rezeki. Rezeki ni luas lah. Rezeki keluarganya, rezeki anaknya, rezeki kasih sayang, macam-macam. Ketenangan pun rezeki. Okey, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ni rezeki bukan kita cari. Dia cari, kita pergi saya sebut banyak orang dia sibuk mencari rezeki dan dia lupa mencari keberkatan. Sebenarnya rezeki ni bukan dicari. Rezeki ni dengan cara dijemput. Yang dicari tu keberkatan. Sekarang ni banyak orang dia mencari rezeki dan dia lupa mencari keberkatan. Sepatutnya rezeki itu dijemput dan yang kita cari keberkatannya. Saya buat
contoh begini. Kalau ada seekor cicak tuan-tuan, cicak ya. Ni situasi ya, cicak makanan dia nyamuk lah ya. Cicak makan nyamuk. Agak-agak tuan-tuan saya bagi situasi macam ni. Cicak mendatangi nyamuk ataupun nyamuk yang cicak yang mencari nyamuk ataupun nyamuk yang mendekati cicak. Yang mana lebih menguntungkan? Situasi dia, cicak mencari nyamuk ataupun nyamuk yang menghampiri cicak. Tuan-tuan rasa mana lagi menguntungkan? Cicak. Nyamuk menghampiri cicak. Sebab apa? Ya, rezeki datang kat dia. So yang lebih menguntungkan ialah nyamuk tu datang kat cicak. So dia duduk relax, dia hanya keluarkan lidah dia makan nyamuk. Itu lebih menguntungkan. So dia tak stres sebab dia tahu rezeki tu datang kat dia. Sama juga anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan baby, tuan-tuan, ya. Dia duduk dalam perut mak, dia duduk dalam rahim tu, dia ada rezeki tak? Ada. Sekarang ni baby tu dia cari rezeki ke ataupun rezeki datang kat dia? Rezeki datang kat dia kan. Baby tu tak perlu buat apa-apa, dia duduk dalam diam-diam macam tu. Yang dia tahu maknya makan macam-macam, dia proses, akhirnya melalui plasenta ke apa, makanan tu sampai ke baby tersebut. Ya. Mak dia makan untuk diri dia, maknya makan untuk ibu ya, isteri kita, dia makan untuk diri dia. Tapi dia bukan dia masak untuk anak dia, tak ada. Dia makan tapi makanan diproses akhirnya sampai pada anak. Anak tu dia duduk diam tak buat apa, baby tu. Tapi rezeki sampai kat dia. Begitu juga bila anak tu dilahirkan, selamat bersalin, ya. Baby yang baru bersalin tu, dia cari rezeki ke ataupun rezeki datang kat dia? Rezeki datang kat dia kan. Sebab mak ibu tadi, dia keluar susu. Dengan izin Allah, susu keluar. Maka bila anak menangis, susu tu bagi pada anak. Jadi anak tu tak ada buat apa-apa. Rezeki datang kat dia. Dia tak perlu buat apa-apa. Sebab tu baby ni dia hidup dia tenang. Sebab dia tak perlu risau tentang rezeki kan. Yang dia tahu rezeki tu datang kat dia. Kalau anak tu tadi tuan-tuan, kalau ibu yang tidak ada susu, ada kan orang perempuan dia tak ada susu. So apa nak buat? Dia minum susu lembu, susu kambing. Baby tu cari kambing ataupun kambing datang kat baby tu? Bukan kambing tu datang, susu tu, ya. Mak dia pergi beli susu kambing tu, susu lembu, jadi susu pada anak. Jadi anak tu tetap dia tak ada buat apa. Rezeki datang kat dia. Begitu juga tuan-tuan, kita kalau nampak benda dengan jelas, walaupun ialah bukan kita menafikan tentang usaha dan ikhtiar, itu perlu. Tapi kalau kita faham benda ni, insyaAllah kita tak rasa bimbang sangat. Okey. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu juga keadaan bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak sebut tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hari ni makan sepinggan nasi. Kan, sepinggan nasi itu. Yang kita tahu, makanan tu ada depan kita. Ada nasi, ada lauk, ada sayur kita makan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang sebenarnya kita tak perasan nak menjadikan sepinggan nasi itu, ya, adanya beras tu datang daripada mana? Mungkin beras tu datang daripada Thailand. Sekarang ni kita nak makan nasi, isteri masak, bang mai makan, kita pun turun makan. Berapa langkah kita pergi ke meja makan? Hanya beberapa langkah je. Dan perasan tak kita, sepinggan nasi tu nak dapat tu susah. Beribu langkah datang daripada Thailand, beras tu datang kepada kita. Ya? Ayam yang seekor yang ketul dalam pinggan tu, kita datang turun daripada atas turun ke bawah hanya beberapa langkah untuk makan nasi. Sedangkan ayam tu datang daripada mana tu? Mungkin datang daripada Kedah sana tu. Berapa ribu langkah ayam tu datang kepada kita. Sayur tu datang daripada mana? Mungkin daripada Cameron Highland. Berapa ribu langkah datang pada kita. Sebenarnya tuan-tuan, hidup kita ni banyaknya rezeki datang ke kita. Bukan kita cari rezeki. Sepinggan nasi tu cukuplah. Sebenarnya rezeki tu datang pada kita daripada kita mencarinya. Sebab dia, kita datang beberapa langkah je. Tengok ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maknanya begini, ya. Bila mana manusia terlalu memikirkan tentang itu dan ini, dia akan susah hati. Oh, esok nak makan apa?
Dan kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri apa yang kita ada di saat ini. Ya. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok ya. Allah Taala bagi kita ni kekuatan minda, kita ada akal, hati dan sebagainya. Tengok firman Allah, saya nak bagi satu kunci ketenangan, kebahagiaan. Sebenarnya kita ni, Allah jadi kita ni hebat dah tuan-tuan. Kita ni hamba Allah yang sangat sempurna. Ya. Baik, apa kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 21? Saya gelarkan dia kunci ketenangan. Kunci dia nombor 5121. Ya. Ni bukan nombor ekor dah. Ya, 5121 saya mudah nak ingat. 51 tu surah yang ke-51. Ya, ayat 21. Jadi dia 5121. Okey. Surah Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 21. Apa kata Allah? Pendek je ayat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Dan lihatlah pada ataupun lihatlah dalam diri kamu, apakah kamu tidak melihat? Sebenarnya tuan-tuan, kita ni Allah jadikan kita hebat sangat. Ya. Kita hebat. Apa hebat kita? Kita ada akal. Kita ada macam-macam kita. Allah bagi kita. Antaranya akal ni. Ya Allah. Akal kita ni tuan-tuan, kalau kita explore, ya Allah, banyak benda yang kita tak jumpa lagi. Ya. Banyak benda. Akal ni cukup kuat. Ya. Kenapa kita sedih? Sebab akal kita yang memproses emosi dan sebagainya. Makanan sedap, makanan tak sedap, rasa masin, rasa tawar tu semua, ya, kerana ada deria rasa. Lalu dia sampai dekat otak kita, dia bagi tahu ini makanan ni masin dan sebagainya. Akal. Ya. Dan akal tuan-tuan ya. Ni apa nama? Saya tunjukkan ini botol air kan. Botol air ni, tuan-tuan nampak botol air. Ini warna biru kan? Warna biru. Dan kita boleh nampakkan dia, botol air ni warna merah. Daripada akal kita je. Daripada ini kita boleh nampak, ini botol biru. Tapi dengan kuasa akal yang Allah bagi pada kita, dia boleh nampak apa-apa saja bentuk. Dan botol ni tuan-tuan, akal kita boleh ubah dia jadi apa saja. Saya kata okay, botol ni botol. Cuba tukarkan dia jadi seekor gajah. Tuan-tuan boleh nampak dia jadi gajah. Akal yang Allah bagi. Ya? Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, akal kita ni kita kata apa? Mata, contoh mata. Mata kita boleh membezakan 2 juta warna dalam satu masa. Mata kita, akal, tangan dan sebagainya. Ya? Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dan lihatlah dalam diri kamu apakah kamu tidak melihat. Saya nak bawa satu kisah tuan-tuan. Kisah ni pernah berlaku di di Mesir ya. Ada satu kisah ni, ada seorang budak ni. Umur dia dalam lingkungan 11 tahun. Ya. Dia ni seorang, yalah 11 tahun. Dia pergi, ayah dia bawa pergi masjid, lalu dia dengar ceramah seorang ustaz tu bagi tahu apa tuan-tuan? Dia kata apa? Kita kena memberi. Bila kita memberi, kita akan dapat lebih lagi. Ya. Jadi anak ni dia tak berapa nak faham apa ustaz tu cakap. Lepas habis ceramah dia pergi jumpa ustaz tu. Ustaz, saya nak tanya, tadi ustaz kata kita kena banyak memberi. Bila kita banyak memberi, kita akan dapat lebih. Tapi sekarang ni saya nak bagi apa sebab saya tak ada duit, dia kata. Ya. Saya nak bagi sedekah tapi saya tak ada sedekah, saya tak ada duit sebab dia budak lagi. Ustaz tu senyum, dia kata kat budak ni, macam ni, kamu boleh bagi lebih daripada duit. Sebab duit bukan segalanya, dia kata. So saya nak bagi apa? Berikan kasih sayang kepada orang. Macam mana caranya? Baik, dia kata begini. Ustaz ni pun ajar kat dia, bagi satu cadangan. Kamu pergi satu hospital. Kemudian kamu cari seorang pesakit. Dan kamu berikan masa dan kasih sayang kepada dia. Jadi budak ni pergi, dia ajak mak ayah dia pergi hospital. Di hospital, dia pun minta izin masuk hospital. Dan dia pergi masuk satu ward kanser. Ya? Dia nampak ada seorang makcik tu duduk di sebuah katil. Makcik tu muka dia sedih sangat. Mukanya monyok, sedih. Budak ni tergerak hati nak pergi kat makcik ni. Dia pun pergi kat makcik ni. Assalamualaikum makcik.
Makcik tu jawab, Waalaikumsalam. Muka sedih. Jadi budak ni duduk, dia tanya khabar makcik. Makcik apa khabar? Makcik duduk mana, asal mana? Diberikan sedikit masa pada makcik ni dan dia cuba menghiburkan makcik ni yang sedang bersedih. Jadi budak ni tanya, kenapa makcik sedih? Makcik ni kata apa? Makcik ni kesunyian, kesepian. Ya. Dan dia kata makcik ni esok hari terpenting bagi makcik. Rupanya makcik ni tuan-tuan, dia ada kanser yang agak kritikal dan dia kata esok makcik akan operation dan tak tahulah makcik ni umur panjang ke tidak, dia kata. Dan sekarang ni makcik terlalu sedih. Tiba-tiba makcik ni menangis, tuan-tuan. Budak ni tanya, kenapa makcik menangis ni? Makcik tu kata apa, tuan-tuan? Sebab Allah telah menjawab doa makcik. Apa yang makcik doa? Tadi lepas solat makcik doa, Ya Allah, ya Tuhanku, aku sangat kesunyian di saat ini. Anakku tak datang, ahli keluarga ku tak datang menziarahiku. Aku sangat kesunyian. Tolonglah ya Allah, hantarkan kepadaku seseorang untuk menghiburkan hatiku di saat ini. Tengok. Dan rupanya Allah telah hantarkan kamu pada makcik di saat ini. Akhirnya mereka berpelukan, tuan-tuan. Dan ketika itu terikatnya satu ikatan kasih sayang antara anak dengan makcik tadi. Rasa rapat sangat. Macam mak dengan anak. Walaupun pertemuan tu singkat. Akhirnya mereka berpisah. Esoknya, tuan-tuan, budak ni datang lagi hospital yang sama dan dia pergi cari makcik tu. Tengok-tengok makcik tu tak ada dekat katil lah. Tanya pada nurse, mana makcik ni? Nurse kata apa? Makcik ni pagi tadi dah operation dan makcik ni tak dapat diselamatkan. Mati makcik tu, meninggal dunia. Menangis budak ni. Dan nurse kata apa? Sebelum makcik masuk dewan pembedahan, makcik tu ada tinggalkan satu surat untuk kamu. Budak ni baca surat. Makcik tu tulis apa, tuan-tuan? Wahai anak, engkau mempunyai jiwa yang besar dan makcik sangat seronok gembira dengan kehadiranmu walaupun seketika. Dan makcik nak bagi tahu pada kamu, seandainya makcik sudah tidak ada hari ini, makcik nak bagi tahu kamu, makcik pergi dalam keadaan yang sangat gembira dengan kehadiranmu. Semalamnya sangat sedih, tapi dengan kuasa kasih sayang yang Allah kurniakan melalui makhluknya tadi, mengalir pada makcik tadi, walaupun masa singkat. Maka benar kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia takkan disayangi. Kenapa banyak orang, saya dalam inbox saya, Facebook, Instagram, ya, banyak soalan ni. Soalannya pattern lebih kurang sama. Masalah keluarga, masalah suami, masalah isteri, nak cerai, nak macam-macam. Pattern soalan tu sama, cuma masalahnya mungkin berbeza. Okey, sebab apa? Sebab tak suka dengan suami, tak suka dengan isteri, tak suka dengan mak, tak suka dengan mertua dan sebagainya. Saya kata, cuba maafkan. Saya dah maafkan. Sebenarnya tak maafkan pun, kerana hati tu masih sakit lagi. Sebab bukan mudah nak memaafkan. Cakap je, saya maafkan, tapi dalam hati tak maaf. Selagi kita tak lepaskan kesakitan dalam diri kita, tuan-tuan, selagi itu kita akan sakit. Dia macam ni. Bila kita marah tak suka dengan orang, dia ibarat apa tau? Macam ular yang datang gigit kita. Ular tu dia sengat kita. Dia patuk kita kan? Bila dia patuk, sakit tu apa? Sakit tu kerana dia meninggalkan racun dan bisa dalam tubuh kita. Bahaya tak racun ular? Bahaya. Boleh mati. Ular tu lepas dia patuk kita, tuan-tuan, ular tu lari. Yang sakit tu kita, ular tu tak sakit apa? Dia pergi lari. Ular tu bahagia dia dengan anak dia. Yang sakit tu kita. So macam mana kita nak sihat ataupun nak sembuh daripada penyakit patukan ular tu? Kita kena buang bisa dia. Selagi tak buang bisa tu, selagi tu memudaratkan. So begitu, selagi mana manusia ni, ya, ada perasaan benci, dendam, hasad, selagi tu kita akan sakit. Selagi itu kita tak akan dapat mencapai ketenangan. Sebab apa? Sebab kita meninggalkan bisa dalam badan kita. Contoh orang buat jahat dengan kita kan? Kita marah dengan dia.
orang yang buat dengan kita tu, buat jalan kita, dia dah pergilah tuan-tuan. Dia tak tahu masalah kita. Tapi yang sakit tu kita sebab dia meninggalkan bisa dalam tubuh kita. Apa kita nak biarkan bisa tu dalam tubuh kita? Kena buang. Sebab tu selagi tidak memaafkan tuan-tuan, selagi tu kita akan sakit. Sebab tu Nabi SAW kan dalam hadis yang masyhur, tuan-tuan pun dah biasa dengar hadis ini, yang mana Nabi satu ketika Nabi dalam masjid, Nabi kata, nanti lihatlah ahli syurga yang akan datang masuk kat pintu tu. Tahu kan kisah tu kan? Sahabat pun tunggu-tunggu, siapa dia? Tengok-tengok orang tu. Ya, beberapa kali Nabi kata begitu, nanti lihat ahli syurga masuk kat pintu. Salah seorang sahabat nak tengok apa yang dia buat sebenarnya kan, sampaikan dia menjadi ahli syurga. Jadi sahabat ni pergi tengok, duduk beberapa malam di rumah dia ni, nak tengok apa dia buat. Ada amalan khusus ke, baca Quran ke, bangun malam. Biasa je tuan. Tak ada buat special yang special daripada, macam biasa je. Solat macam biasa dan sebagainya. Manusia biasa. Maka sahabat ni pelik, apa? Aku tengok kamu tak ada kelebihan apa pun, tapi Nabi kata kamu ni ahli syurga. Jadi dia pun kata, aku pun tak tahu apa aku buat, aku biasa je macam ni. Satu benda je dia kata, setiap malam sebelum aku tidur, aku maafkan orang. Sebab apa? Dia telah melepaskan kesakitan daripada tubuhnya. Maknanya dia tak ada perasaan hasad dengki dengan orang, dia tak ada benci dengan orang dan sebagainya. Sebab tu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, selagi kita menyimpan benci, dendam dan sebagainya, selagi tu kita akan sakit dan susah nak mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Tengok Nabi SAW. Nabi cukup, orang kata apa, manusia yang banyak memberikan kasih sayang pada orang. Pada budak, pada non-Muslim, sekalipun Yahudi, Nabi sebarkan kasih sayang. Ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok ya, ada satu saya baca ni, satu laporan daripada Fakulti Perubatan. Ini satu kajian yang dibuat di University of California, walaupun di barat, tapi dia punya laporan dia agak menarik juga untuk kita kongsikan. Dia kata fikiran yang negatif boleh menyebabkan penyakit. Fikiran yang negatif boleh menyebabkan kita sakit. Bermula daripada penyakit yang sederhana, sakit kepala, migrain, sehinggalah penyakit-penyakit kronik. Ya, bermula dengan fikiran yang negatif. Hadirin hadirat, saya nak cerita satu kisah lagi. Ini kisah benar ya. Kisah ni sangat menginspirasikan saya. Saya kenal seorang makcik ni waktu saya ikut satu pelayaran Islamik ya, naik krus. Saya jumpa berkenalan dengan seorang makcik ni. Dia orang Kelantan. Ya. Tapi kisah dia sangat, bagi saya magic lah, magic story. Ya. Dan kisah tu memang betul. Tuan-tuan kan tak percaya berjumpa hamba Allah ni. Ya. Dia ni tuan-tuan seorang ibu yang banyak ujian hidup. Suami ditinggalkan dia. Dia kahwin 2 kali tak silap. Yang pertama suami tinggalkan dia, yang kedua pun lebih kurang samalah. Dia wanita ditinggalkan suami dengan anak yang masih kecil. Dan tuan-tuan, nak jadi ceritanya, tahun yang dia dapat panggilan haji, ya, dia dapat panggilan haji, dia pun memang selalu pergi tengok cek badan dia. Nak jadi cerita, satu ketika dia pergi hospital nak cek badan, nak cek kesihatan. Doktor tengok dia ada breast cancer. Dan kanser dia agak, silap saya stage berapa, stage 3 ke macam itulah. Dan dia sangat terkejut, dia kata. Sebab antara impian nak pergi haji. Dan tahun tu memang nak pergi haji. Doktor kata makcik tak boleh pergi haji. Doktor tak bagi sebab takut berbahaya bagi dia. Doktor tak izinkan, makcik tak boleh pergi. Jadi tuan-tuan, ini nak cerita kekuatan yang Allah bagi pada kita ni. Ya? Dia balik, dia solat, dia mohon, dia bermunajat pada Allah, dan dia yakin, dan dia selalu nampak diri dia di Mekah. Itu kekuatan, ya, kekuatan yang Allah bagi kita, kekuatan akal. Dia yakin sungguh-sungguh dia sihat, dan dia yakin dia tak sakit. Tu cakap tu macam senang tuan, tapi nak cerita tanya makcik tu lah. Ya? Sungguh dia punya kekuasaan, saya tak tahulah macam mana dia punya rahsia kekuatan akal yang Allah bagi dia. Dia sangat yakin. Dia yakin aku tak sakit, dan dia rasa dia memang sihat. Ya, kalau orang sakit, alamak sakit, kita duk bayangkan kita sakit-sakit, tapi dia rasa dia tak sakit. Dan dia terus berdoa, ya Allah, aku yakin aku akan pergi haji juga.
Lepas tu next punya appointment, dia pergi check. Doktor terkejut tuan-tuan. Doktor scan, tak ada kanser tu. Doktor terkejut, makcik ni pun terkejut. Apa doktor terkejut? Kan? Doktor kata, tak percaya ni. Scan sekali lagi. Ya? Sungguh tak ada tuan-tuan. Hilang. Mana menyorok pun tak tahulah. Kan? Doktor pun tercengang, tak tahu nak cakap apa. Dia kata, lepas tu doktor pun bagi surat keizinan pergi haji. Pergi haji tahu tuan-tuan. Pergi haji. Dan makcik ni kata apa? Waktu pergi haji tu sihat walafiat. Batuk, demam semua tak ada. Punya nak seronok buat haji dia kata. Sihat pun. Ya Allah. Tapi tuan-tuan, balik Malaysia, mari balik kanser dia. Dan dia dah kemo, tak silap saya 5-6 kali kemoterapi dan hari ni dia memang bebas kanser. Satu benda yang saya nampak kat dia sangat positif tuan-tuan. Sangat positif. Baru ni kan viral video Ustaz Hanafi Malik kan. Sebenarnya video Ustaz Hanafi ni pun dia orang yang positif. That's why saya nampak video dia sangat bagus lah untuk orang yang sakit ni kan. Dia sangat positif. Padahal Ustaz Hanafi Malik ni dah pernah koma dah tuan-tuan. Ya, kalau ikutkan dah tak ada dah sepatutnya. Kalau ikut jangkaan doktor. Tapi panjang umur ni sebab saya nampak dia sangat yang positif. Akal itulah Allah bagi akal kita. Dia cakap tu, saya cakap ni ya Allah ya. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apapun keadaan ya, tengok pada diri kita, kalau kita positif, positiflah kita di hujungnya. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang bersinar pada permulaannya, maka pengakhirannya juga bersinar. Kalau kita orang yang positif dengan Allah, maka kita akan dapat yang positif. Kajian mengatakan tuan-tuan, kita ni satu hari pola pemikiran kita akan buat keputusan lebih kurang 80,000 keputusan yang kita buat setiap hari. Nak makan apa, nak pakai baju apa, nak minum apa, nak pergi mana, nak pergi surau ke, nak berjalan, nak ambil anak. Semua melibatkan keputusan yang kita buat. Nak datang surau ke, nak solat apa, semua keputusan. Dan sebenarnya kebanyakannya 80,000 tadi ya. Daripada 80,000 tu 80% kebanyakan orang lebih bersifat negatif. Ya. So lebih kurang 64,000 keputusan yang kita buat negatif kebanyakan orang. Sebab tu dia lemah, tak berjaya, gagal sebab malaslah, tak maulah, nanti dululah. Kerana banyaknya tadi tu menyebabkan kita mundur. Tapi kalau orang itu dia sangat positif dengan Allah, boleh, insya-Allah dia cepat jaya. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tengok ya, Allahumma salli ala Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku menurut bagaimana sangkaan hamba-Ku padaku. So sekarang ni bagaimana sangkaan kita pada Allah? Ya. Bagaimana sangkaan kita pada Allah? Kenapa kita berada ya, tengok ya. Apa yang kita fikir begitulah kebiasaannya Allah akan bagi. Rezeki kita, ketenangan hidup kita dan sebagainya. Itu dah azan ke? Azan dulu ke apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi kita sambung ya. Tadi saya sebutkan tadi, manusia ni lebih banyak membuat keputusan yang negatif daripada positif. Dia sebenarnya perlu juga negatif tu. Contohnya malam-malam kalau orang pecah rumah kita, takkan nak positif juga kan. Tak apa dah dia nak curi. Tak boleh juga. Ya, ada ketikanya memang perlu positif. Ada perlunya ada negatif. Tapi sekarang ni kita nak biar banyak positif. Bila banyak positif, kita mudah, orang kata apa, berjaya, mudah bahagia. Ya. Antara cara nak jadikan kita ni sentiasa semangat ya. Antaranya 3 benda ni. Yang pertamanya, apa yang kita baca. Ya. Benda apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dia akan membentuk diri kita untuk jadi positif. Yang keduanya, ya, yang keduanya ialah majlis yang kita hadir. Program apa yang kita ikut. Program biar program yang betul lah. Yang ketiganya, siapa circle kita, siapa kumpulan kita, kawan-kawan kita. Kalau kawan-kawan kita banyak negatif, begitulah keadaannya. Dan memang Nabi sebut begitu, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalilu. Seseorang tu bergantung dengan agama seorang lain, maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. So nak tengok kita ni berjaya, bahagia ataupun tidak, tengok dengan siapa kita punya kawan-kawan. Kalau kawan kita semuanya jenis tak bahagia je, kita pun takkan bahagia. Ya. Cuba tengok ada grup-grup di Facebook ya. Grup Facebook banyak tuan-tuan. Grup yang positif, ada grup negatif. Cuba tengok grup yang memang negatif ni. Tengok ahli dia, semua negatif. Yang ni satu benda, hak lain tu semua support negatif. Dalam tu semuanya berfikiran yang tidak betul, yang bukan tak betul, yang negatif. So kita akan negatif juga. Itu yang lemah semangat tu. Menyebabkan kita selalu buat keputusan yang negatif. Dan memang hadis yang sahih juga kan. Nabi SAW menceritakan kisah yang 99 orang yang telah dia bunuh 99 orang dah. Ya? Maknanya dia tu negatif. Bunuh orang. Sifat marah, benci dan sebagainya ada pada dia. Seorang yang negatif. Akhirnya apa dia buat? 100 orang dia bunuh. Sebab dia jumpa dengan ahli ibadah. Aku ni dah bunuh 99 orang dah ni. Agak-agak Tuhan ampun tak dosa aku. Si pembunuh ni dijumpa dengan orang yang salah. Sebab si abid tu pun negatif juga. Tak sama ya. Abid dengan alim tak sama. Abid ahli ibadah. Tak semua ahli ibadah alim. Yang kita nak biarlah alim dan abid. Itu yang kita nak. Ahli ibadah dan dia alim. Kalau ahli ibadah je tak ada ilmu, bahaya juga. Menurut hadis tu kan. Sebab si pembunuh ni jumpa orang yang salah. Orang negatif juga. Dia kata apa? Tuhan tak ampun dosa kamu ni. Banyak benar dosanya. Tak gelap masa depan katanya. Allah menurut perkasam, biar sampai ke pekarangan. Dia bunuhnya si abid tu. Cukup 100 orang bunuh. Kita tahu kisah tu kan? Kisah tu hadis sahih tu. Sahih Bukhari tak silap saya. Akhirnya tengok. Dia jumpa dengan alim. Dia jumpa orang betul. Alim tu kata apa? Si alim kata apa? Allah tu maha pengampun. Sebesar mana pun Allah boleh ampunkan. Hanya dosa syirik Allah tak ampun. Tapi apa nak buat? Tengok ya. Hadisnya besar maksud dia. Satu benda kamu kena buat. Kamu kena pindah daripada tempat kamu pergi ke tempat sana. Di sana circle yang baik.
Sekarang ni kamu duduk di tempat yang salah. Kamu duduk dalam circle yang negatif, dan selagi mana kamu duduk dalam circle tu, kamu takkan berubah. Kamu nak buat apa? Pergi dekat sana tu orang baik-baik, pergi. Dia pun berhijrah kan? Akhirnya dia mati di tengah jalan, akhirnya malaikat berebut nak bawa masuk syurga ke neraka. Akhirnya dia bawa ke syurga sebab dia dah dekat dengan tempat yang dia nak pergi tu. So nak cerita dekat situ, pengajaran hadis tu Nabi nak bagi tahu pada kita siapa circle kita, siapa kawan kita. That's why anak-anak kita tuan-tuan, sebenarnya dia orang ni hebat. Peranan mak ayah ni positifkan mereka. Kalau mak ayah negatif, anak-anak negatif. Pegawai psikologi yang saya jumpa baru-baru ni, dia kata apa? Ada patient yang jumpa dengan dia masalah depression, umur 8 tahun. Darjah 2 tuan-tuan. Depression, nak bunuh diri. Darjah 2 nak bunuh diri. Ya Allah, kesian ya. Jadi kaunselor ni tanya, ya, kenapa nak bunuh diri? Sebab saya tak tahan duduk di rumah. Kenapa? Sebab mak ayah bergaduh. Dan kaunselor ni tanya, sejak kamu bila kamu tengok mak kamu tak bergaduh? Dia kata apa? Seingat saya daripada saya kecil sampai lagi besar, tak pernah satu hari pun saya tengok mak ayah saya baik. Tak pernah saya nampak baik. Kesan dia pada tu. Sebab tu tuan-tuan, ya, keluarga bahagia bermula daripada kita juga. So sebenarnya nak membahagiakan orang, kena bahagiakan diri dulu. Selagi mana kita susah nak maafkan orang, selagi mana kita tak maafkan diri kita dulu. So simpan perasaan hasad, dengki, benci, tak suka dengan mak, tak suka dengan mertua, tak suka dengan macam-macam orang, jiran, tetangga. Itu menyebabkan kita ada sifat negatif, dan kita akan negatif tu akan sampai pada anak-anak kita, circle-circle kita. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tutup dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Berkata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah takkan mengubah nasib satu kaum sehinggalah kamu mengubah, ya, diri kamu sendiri. Maka begitulah tuan-tuan, ya, kita takkan rasa bahagia dan kita takkan dapat sebarkan kebahagiaan selagi mana kita tidak bahagiakan diri sendiri dulu. Ya, maafkan orang, maafkan siapa saja, jangan simpan perasaan benci, hasad, dendam dan sebagainya, sebab dia akan memakan diri kita juga, dan dia akan memberi kesan pada anak-anak kita dan siapa yang dekat-dekat dengan kita tu. Wallahu alam, maaf salah dan silap. Yang baik itu daripada Allah, yang maha atas kekurangan kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.